Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين إن الهدى هدى الله يهدي يا عليم يا خبير يا مبين يهدي اهدنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتثبيت رب يسير ولا تؤسر يا كريم رب تمم بخير رب زدني علما اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال تعالى في كتاب العزيز إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah serta berjihad berjuang pada jalan Allah, orang-orang itu mereka mengharap rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini sebenarnya kita menyambut tahun baru Islam, tahun Hijriah 1444. Maka pada pagi ini saya membicara tentang
iktibar dari peristiwa hijrah secara umum. Yang mana bila kita membicarakan tentang hijrah ini, sudah barang tentu perincian di dalam kitab-kitab sirah-sirah yang ada sangat terperinci penjelasan huraian. Tidak cukup untuk kita membacanya hanya satu hari, membincangkannya hanya satu hari. Namun sempena awal tahun Islam 1444 ini, saya mengambil kesempatan untuk membicara secara umum iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Sebahagiannya di mana berkait dengan ayat yang saya baca, surah Al-Baqarah ayat 218. Dibicara tentang ciri-ciri mereka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri itu ada 3. Pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman. Beriman dengan maksudnya membenarkan apa yang ada dalam hati, meyakini apa yang ada di dalam hati. Ikrar dengan lisan, pengakuan dengan lisan Islam kita, syahadatain kita, menzahirkan Islam itu. Yang ketiga, amal dengan amal jawarih, beramal dengan anggota tubuh kita, beramal dengan Islam. Maka itu iman. Ciri yang kedua, walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah. Apa itu mereka yang berhijrah? Apa itu hijrah? Hijrah, al-hijrah dari sudut bahasa at-tarku, meninggalkan. Maksud hijrah, meninggalkan. Dari sudut syarak, Islam memberi maksud hijrah itu sebagaimana di dalam kitab Umdatul Qari, syarah kepada kitab Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah, menyatakan maksud hijrah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam, khaufal fitnah wa talaba iqamatid din. Meninggalkan tempat yang merupakan kekufuran kepada tempat Islam kerana takut fitnah dan menuntut untuk menegakkan agama. Itu maksud hijrah dari sudut syarak. Pisah diri dari tempat yang ada kekufuran, yang tak boleh kita laksana Islam. Tak boleh laksana Islam, tak bebas. Menuju kepada tempat Islam, tempat yang kita boleh beramal dengan Islam, atas tujuan takut fitnah. Takut fitnah tak dapat laksana agama, dan dapat menuju kepada tempat Islam itu atas tujuan juga menuntut untuk menegakkan agama, dapat menegakkan agama, dapat mendirikan agama. Itu hijrah. Maka alhamdulillah kita hari ini berada di tempat yang kita boleh tegakkan agama. Kita boleh solat, kita boleh puasa, kita bebas sebagai orang Islam. Lebih-lebih lagi kita sudah merdeka dalam negara kita, menjadi perlembagaan utama negara, Islam sebagai agama persekutuan, Islam sebagai agama negara. Jadi sudah barang tentu kita bebas untuk melaksanakan Islam. Itu hijrah. Itu hijrah. Selain kita faham hijrah itu daripada tak baik kepada baik, kita pisah, kita tinggalkan yang buruk kepada yang
menuju kepada yang baik. Itu boleh disebut begitu, tetapi lebih kepada membawa maksud kita nak menuju kepada Islam. Kita tinggalkan yang tak Islam, kita ambil yang Islam. Ini senang fahamlah. Ciri yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, serta mereka yang berjuang pada jalan Allah. Ada di situ jihad. Ada di situ jihad, perjuangan. Ada perjuangan. Dengan maksud perjuangan pada jalan Allah, jihad pada jalan Allah. Jihad, kalau kita ikut orientalis barat, yang mana menganggap jihad ni teroris, angkat senjata perang. Dia faham macam tu je. Tidak memahami jihad dari sudut aspek yang luas. Jihad, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Itu jihad. Orang yang berjuang, berperang untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Itulah dia pada jalan Allah. Maknanya jihad dengan maksud yang khusus, jihad di medan perang, berhadapan dengan musuh. Jihad maksud yang umum, apa saja perkara atas tujuan kita nak menegakkan agama Allah. Yang khusus, perang untuk tegak agama Allah. Menjaga negara, menjaga perbatasan, melawan musuh untuk tegakkan agama, untuk perjuangkan agama. Dari konsep yang luas, apa saja perkara yang kita nak tegakkan agama, ini jihad. Nak naikkan agama, ni jihad. Ni dia. Maka ketiga-tiga ciri beriman, berhijrah, berjihad pada jalan Allah. Ciri-ciri itu, itulah mereka orang yang mengharap rahmat Allah. Orang yang mengharap rahmat Allah, yang nak rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui hijrah Rasulullah SAW dan sahabat dekat baginda SAW yang turut bersama Nabi SAW, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mana umat Islam berhijrah, kumpulan demi kumpulan, peringkat demi peringkat, maka setelah selesai hijrah masing-masing, Allah perintah keizinan bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka Allah Taala izinkan pula untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maknanya hijrah Nabi ni atas izin Allah Taala. Allah izin baru Nabi hijrah. Tapi hijrah itu telah berlaku, telah berjalan, cuma untuk Nabi sendiri berhijrah. Untuk sahabat-sahabat berhijrah, sahabat dah bergerak, berkumpulan demi kumpulan. Ini berdasarkan surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan daku ke tempat yang benar, keluarkan daku ke tempat yang benar, jadikan bagiku dari sisimu kekuasaan yang membela, yang menolong, kekuasaan yang nasira, kekuasaan yang menang, yang berjaya, yang mendapat pertolongan. Maka ini satu isyarat keizinan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, ditemani oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Yang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya tak Islam. Tak ada, tak Islam. Tapi orang yang dapat bekerjasama dengan Islam.
Ada orang bukan Islam yang boleh bekerjasama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Di mana kita mendapati mereka menggunakan sepenuh kemampuan mereka untuk menjayakan hijrah. Dan inilah persediaan yang dituntut dari setiap mukmin untuk mempersiapkan segala yang mereka mampu, dan apa jua yang di luar kemampuan sama sekali tidak dituntut. Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq berhijrah bukan dengan jalan yang mudah, bukan jalan yang biasa. Terpaksa daki Gunung Thawr, sembunyi dalam gua Thawr selama tempoh 3 hari. Perjalanan yang jauh, sukar, bukan senang. Maka Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kemampuan yang ada. Kemampuan yang ada. Bukanlah di luar kemampuan sama sekali. Bukanlah apa jua yang di luar kemampuan. Kita laksana apa yang kita mampu. Usaha kita apa yang mampu. Yang di luar kemampuan kita sama sekali tak dituntut. Kalau yang tak mampu. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi'i aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan bersiaplah untuk menghadapi mereka, musuh, dengan kekuatan apa sahaja yang kamu mampu. Dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Surah Al-Anfal ayat 60. Namun kadang-kala selepas mengatur strategi perancangan Nabi, para sahabatnya Abu Bakar, kita dapati berlaku perkara-perkara yang di luar perancangan manusia. Disuruh kita usaha setakat mana mampu, tapi kadang-kadang yang berlaku luar perancangan. Ketika peristiwa hijrah, orang musyrikin telah tiba rumah Rasulullah SAW sebelum waktu yang baginda jangkakan. Setelah mengatur strategi pula mengikut jangkaan baginda SAW, akan tetapi orang-orang yang memburu mereka tiba di pintu Gua Thawr, termasuk Suraqah, dapat mengejar mereka berdua. Ini di luar perancangan. Dan apa yang menarik, mereka bertembung dengan Buraidah Al-Aslami bersama kaumnya. Buraidah Al-Aslami bersama kaumnya, kafilah. Kafilah orang Arab. Dulu kalau bergerak satu tempat, berniaga ke apa, beramai-ramai secara kafilah. Ada ketua rombongan dia, kafilah. Takut barangkali rompak, binatang buas dan sebagainya, kena beramai. Tetapi pengajaran yang kita dapati, sekiranya kita mengerahkan keseluruhan kemampuan dan mengambil asbab, Allah akan menyempurnakan kekurangan yang berlaku di luar jangkaan kita. Kita dah usaha sedaya mampu, dan kadang-kadang apa yang kita usahakan, yang kita rancang, di luar jangkaan kita. Namun begitu, kekurangan kita Allah sempurnakan. Dengan syarat kita mengambil asbab. Mengambil asbab atas dasar perintah Allah. Mengambil asbab ni perintah Allah. Kita usaha ni perintah Allah.
Usaha dengan sebaik-baik ni perintah Allah. Ni kena faham. Kita baca sentiasa dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadat. Kita ni Allah Ta'ala perintah usaha ni ibadat. Apa yang kita usahakan ni ibadat. Dapat pahala, kita usaha. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, bertawakal kita. Kita beribadat dengan melakukan usaha-usaha yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, kita buat. Kita buat, jalankan. Wa iyyaka nasta'in, dalam pada masa yang sama kita bergantung pada Allah Ta'ala. Bergantung pada Allah Ta'ala. Usaha kita sedikit pun tidak memberi bekas, kita kena pegang macam tu. Tak boleh kesan apa-apa, tak ada natijah apa-apa, tapi suruh usaha, kita usaha. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, ni cara Islam. Mesti usaha yang kita lakukan. Ada benda yang kita buat. Alhamdulillah, pada semalam kita ujung bulan Zulhijjah, biasanya kita baca doa akhir tahun. Masuk lepas maghrib, kita menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah. Maka kita baca pula doa awal tahun. Ada pula beberapa golongan yang mengatakan ini merupakan bid'ah dolalah. Dia kata Nabi tak buat. Ini pun isu juga, benda-benda macam ni bagi saya benda yang perkara cabang agama, benda furuk cabang. Kita disuruh berdoa, dianjurkan berdoa. Allah Ta'ala perintah kita berdoa. Doa itu dengan maksud yang umum, kita berdoa. Suruh doa ni umum, maka kita berdoa. Maka kita nak khususkan bila-bila tak jadi masalah. Dia kaedah syarak. Ini kita kena ingat kaedah syarak. Macam mana syarak menghukumkan sesuatu itu. Kaedah syarak ni al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Asal pada sesuatu itu harus, asal hukum sesuatu itu harus, asal. Sehinggalah yang menunjukkan dalil yang khusus di atas pengharamannya. Maknanya budaya kita, budaya kita, kalau kita belajar dalam ilmu usulul fiqh, dalam bab al-urf. Al-urf ni perkara yang dah kita sedia maklum, diketahui. Al-urf. Ada di situ dua adat, al-adah. Uruf ni perkara yang kita diketahui atau dipanggil dengan adat. Bahasa kita adat. Tradisi, budaya. Ni dalam ilmu usul fiqh. Adat ni ada dua. Satu al-adatul sahih, satu al-adatul fasid. Adat yang baik, yang betul, yang mengena dengan syarak. Satu lagi adat yang tak betul, yang tak kena dengan syarak. Adat-adat ni dari bahasa Arab asalnya ada ya'udu adatan. Ada ni ulang, mengulang. Maknanya benda yang menjadi pengamalan kita. Tiap-tiap tahun kita bila sambut awal tahun baru Islam, kita baca doa akhir tahun, awal tahun. Akhir tahun, awal tahun. Itu kita baca doa tu. Maknanya yang kita lakukan tu perkara yang dah sedia maklum. Perkara yang ulang-ulang berlaku. Isunya perbuatan itu adakah ada dalil yang khusus mengatakan pengharamannya. Ada yang kata amalan itu tak ada sumber, tak ada dalil. Perbuatan itu ada dalil, dalilnya umum.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu dalilnya. Dan Allah berfirman, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu, nescaya doalah kepada Tuhan kamu. Qala du'uni, doalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenan doa kamu. Ini dalil yang umum. Maknanya dianjurkan kita berdoa. Kita nak berdoa bila-bila masa. Pagi, petang, siang, malam. Nak doa awal bulan, akhir bulan. Nak doa awal tahun. Nak doa bila-bila pun. Nak doa ikut tarikh Masihiyah. Kalender Masihiyah. Kalender Islam. Orang kata kalender Islam tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Mulakan bulan Muharram. Nabi mula berhijrah bulan Safar. Yang kita sambut ni tahun hijrah. Yang kita sambut 1444 ni kita menyambut tahun hijrah. Di samping kita juga mengambil barakah dari bulan Muharram. Dari bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram. Bulan Muharram Sayyidina Umar memilihnya setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Kerana bulan Muharram ini umat Islam dah selesai mengerjakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Maka dipilihnya, ijtihadnya, bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam kalender Islam, itu saja. Tetapi secara tauqifiyah, bulan-bulan 12 bulan dalam Islam memang dari Allah Ta'ala. Muharram, Safar, Rabiul Awal ini memang bulan yang Allah secara tauqifiyah. Namun mana dulu, itu ijtihad para sahabat. Jadi kita nak doa akhir tahun, nak doa awal tahun berdasarkan dalil yang umum. Bila datang daripada dalil yang umum, cara nak menafikan itu mesti cari dalil yang khusus mengharamannya. Itu kaedah syarak. Mesti cari dalil yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi tak ada dalil yang khusus, selagi itu perkara itu tidak dikira haram. Ada tak dalam doa tu unsur-unsur haram tu ada? Itu persoalan. Ada tak? Kalau tak ada, tak haram. Sebab dia kaedah tadi, ikut dalil yang umum. Walau kita laksanakan secara khusus. Laksana secara khusus, jangan kita faham itu masalah masyarakat kita ni, dia tak faham mana satu ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah umum, ibadah khusus. Apa itu ibadah umum, apa itu ibadah khusus? Ini pun persoalan juga. Jangan kita faham ikut akal kita. Ini ibadah umum, ini ibadah khusus. Kita faham ikut akal kita. Ni silap. Di mana dibahas oleh ulama, ibadah yang khusus ini dipanggil ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ni ibadah yang tak boleh ditukuk tambah, yang tetap tak boleh tukuk tambah. Macam apa? Solat. Kalau solat zuhur 4 rakaat, tak boleh kita suka-suka tambah, nak 5 lah, nak 6, tak boleh. Ni ibadah mahdoh. Ada pun ibadah yang umum dipanggil ibadah ghair mahdoh. Mahdoh ni maksud murni. Tapi ghair mahdoh, dia tak murni. Tak murni ni maknanya benda yang kita boleh nambah dia boleh, tak jadi masalah. Dia tak terikat pada itu. Tak terikat dengan masa, tak terikat dengan keadaan. Kadang-kadang kita melakukan perkara yang secara khusus tak ada dalam sunnah, mukhalafah sunnah, tetapi dari sudut syarak membenarkan. Ini dipanggil bid'ah, tapi bid'ah hasanah lah, bid'ah yang baik, bid'ah hasanah yang Nabi tak buat tapi baik, tak salah. Dia ada 3 bid'ah yang Nabi tak buat tapi boleh kita buat. Pertama dipanggil bid'ah ilzamiyah, bid'ah ilzamiyah. Yang kedua dipanggil bid'ah idhafiyah. Yang ketiga dipanggil bid'ah tarkiyah.
Bid'ah idhofiyah, iaitu bid'ah perkara yang kita lakukan tambahan dalam sesuatu perkara amalan. Ini dipanggil ibadat ghair mahdah. Apa dia idhofiyah tu? Contoh, kita selepas solat kita berwirid ramai-ramai, kita berdoa ramai-ramai, imam doa, makmum aminkan, kita salam sambil berselawat. Kita hari ni baca pula apa tu, selawat tafrijiyah lepas solat. Ikutlah. Ni idhofiyah. Idhofiyah. Tapi baca selawat tafrijiyah tu ada juga yang kedua tu. Dipanggil bid'ah ilzamiyah. Idhofiyah yang kita tambah tu tadi. Ilzamiyah yang kita lazimi. Yang kita lazimi. Tapi Nabi tak buat, tapi kita lazimi. Contoh apa? Orang yang ada yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Contoh, dia ilzamiyah, maknanya dia lazimkan mesti dia baca satu hari 100 kali. Ada orang macam tu. Dia agaknya ada mendapat pengamatan begitu, dianjurkan begitu, ada orang ajar dia begitu. Maka dia baca setiap hari 100 kali. Tetapkan pula tu 100 kali. Dan ada dalam kita baca, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Ikhlas, baca 10 kali dapat kelebihan istana mahligai. Sayyidina Umar nak baca lebih, nak baca banyak lagi banyak, gitulah bahasanya. Tapi ni tetap mesti 100 kali. Ni ilzamiyah. Ilzamiyah diizinkan syarak. Maknanya kita ni nak ada disiplin. Amal kita ada disiplin. Ada zikir-zikir secara maksur yang disebut. Kena baca 3 kali. Kena baca 100 kali. Ini maksur. Itu ada disiplin dia. Boleh tak kita beramal sesuatu yang tak salah syarak, tapi baik, syarak memandangnya baik, tak ada dalil khusus mengharamkan, sebut sebiji haram. Baca surah Al-Ikhlas dengan menentukan bilangannya adalah menjadi golongan ahli neraka, bid'ah, sesat. Kalau ada macam tu tak boleh lah. Tapi tak ada pengkhususan itu, maka boleh kita laksanakan. Tu. Yang ketiga dipanggil bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah, kita meninggalkan apa-apa sunnah namun tak menyalahi syarak. Contoh apa? Tak nak berkahwin. Dia tak nak berkahwin. Ada tak orang tak nak berkahwin? Jawabnya adalah orang tak nak berkahwin. Baik tak nak berkahwin? Dari sudut bahasa berkahwin ni ialah sunnah Nabi, kahwinlah. Tapi kenapa tak nak kahwin? Dia tak nak kahwin. Ada orang dia tak nak kahwin disebabkan barangkali dia nak jaga orang tua. Dia nak urus orang tua. Selagi orang tua masih hidup, dia jaga orang tua. Rupanya dia mati dulu dari orang tua dia sampai hujung tak kahwin. Kesian dia. Dia rasa yelah kalau dia kahwin agaknya nanti tanggungjawab pada orang tua. Ada yang tak berkahwin sebab jihad, sebab ilmu, sibuk dengan ilmu. Macam ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah. Tak kahwin. Imam An-Nawawi ni tak kahwin. Meninggal 40-an lebih tak kahwin. Sibuk dengan ilmu. Hari ni kita dapat dia punya dalam mazhab kita Syafi'i, kita dapat banyak ilmu dari beliau rahimahullah. Juga salah seorang lagi ulama mujaddid dalam mazhab Hambali, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tak kahwin. Orang tanya dia kenapa tak kahwin, aku lupa, dia kata. Sampai dia lupa. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan jihad, bertembung dengan Tatar, tentera Tatar apa semua. Jadi berlaku begitu.
Ada yang sampai begitu tak kahwin. Kalau sebab macam tu dipanggil bid'ah tarkiyah, tapi hasanah. Tapi biasanya lazimnya kita ikut sunnah lah yang lagi baik. Ini kita panggil ketiga-tiga. Jadi Allah menyempurnakan kekurangan kita, tapi di luar jangkaan kita apa yang Allah sempurnakan. Kadang kita nak ini, Allah beri yang ini. Betul tak dalam kehidupan kita? Sejak dari kita usia kecil sampai kita dewasa, ada yang ada anak, ada cucu cicit, ada dulu isteri satu, kemudian dua, kemudian tiga, contoh. Ni marah ni sebut macam tu. Contoh, saya bagi contoh. Perubahan-perubahan kita, kehidupan kita ni, kadang-kadang yang kita susun, yang kita rancang, kita buat ni, ialah kita kadang masa kecil kita ada cita-cita. Ada nak jadi doktor, ada nak jadi jurutera, ada nak jadi polis, ada nak jadi bomber. Ada cita-cita. Ada yang memang cita-cita dia capai. Ada nak jadi askar, ada yang capai, ada yang tak capai. Ada yang capai pun, tapi cara dia mencapainya tu benda yang dia tak jangka. Kita ni susun kehidupan kita. Contoh dalam, kalau kita masuk peperiksaan, kalau kita sekolah agama negeri Johor sampai Dajahas, kadang-kadang yang kita bersungguh-sungguh tu dapat markahnya tak seberapa. Yang kita biasa-biasa, tinggi pula markahnya. Kan tak dijangka. Tapi Allah Ta'ala suruh tak kita berusaha, Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Tapi apa yang kita usaha, yang kita rancang, kadang-kadang di luar jangkaan kita. Kadang-kadang Allah beri yang lain daripada apa yang kita nak rancang, target. Nak beritahu kenapa? Kerana tujuan jadi macam tu kerana supaya kita ni tak berpegang kepada amal kita. Kita amal ini kita dapat ini, kita amal ini kita dapat ini. Tak mesti. Kita amal itu kerana apa? Kerana kita hamba kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Bila hamba ni tak boleh kata apa, kita buat lah. Allah perintah kita buat. Tak beri kesan, berbekas pun apa yang kita buat. Melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita. Itu saja. Ini kita kena jelas. Ini yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup mata-mata musyrikin sehingga mereka tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah baginda, dan tidak membuatkan mereka menjengok ke dalam gua. Bahkan Allah menenggelamkan kaki kuda Suraqah ke dalam pasir dan mencampakkan rasa takut di hatinya. Dan Allah jugalah yang melapangkan dada Buraidah al-Aslami serta kaumnya, kafilah rombongan yang mereka bertembung itu, di mana Buraidah al-Aslami dan kaumnya memeluk Islam. Ini di luar jangkaan Allah sempurnakan. Pertama, Nabi keluar dalam keadaan musuh tak nampak. Diajar. Ada riwayat menyebut Nabi SAW mengambil segenggam pasir. Lalu Nabi membaca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Ada riwayat menyebut Nabi membaca dari Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Ditiup pasir, tertidur semua. Nabi selamat. Ini diajar pada kita. Maknanya ayat-ayat Quran ni boleh kita beramal dengan cara macam-macam lah. Tiup dalam air, selagi mana tak salah dengan syarak lah. Bukan dihinakan. Jangan dihinakan. Ada buat amalan syirik, terbalikkan ayat Quran, letak di tempat kotor, itu tak boleh lah. Kemudian bagaimana pula mereka tak boleh menjengok Nabi dekat dalam gua, bawah gua tak boleh jengok. Ini menarik. Tak boleh jengok. Padahal dah ada di pintu gua. Dah ada di pintu gua. Di mana keadaan itu
Rasulullah SAW tidak sekali-kali bergantung pada asbab dan meninggalkan Tuhan bagi asbab. Sesungguhnya baginda mengetahui bahawa asbab tidak akan mendatangkan hasil kecuali jika Allah kehendaki. Oleh itu, selepas mengerahkan tenaga asbab dengan sempurna, baginda menyatakan keyakinan yang tinggi bahawa apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Ini menarik bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thawr. Musuh dah di pintu gua. Sayyidina Abu Bakar rasa cemas, takut. Bukan takut dirinya, takut Nabi SAW. Bila bertemu Nabi SAW ni target untuk dibunuh. Yang dimaksud Quran beritahu Nabi diusir kaumnya, ni maksud Nabi nak dibunuh. Maka perintah hijrah itu berjalan. Berhijrah untuk membina daulah Islamiah. Maka bila dalam gua, Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ini dari riwayat Al-Bukhari, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila mawdi'i qadamai la absarana. Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang mereka tengok di bawah kakinya, nescaya pasti dapat melihat kita. Risau. Lalu Nabi SAW bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnainillahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah sangkaanmu di samping yang berdua itu ada yang ketiga, iaitu Allah. Ni. Sehingga Allah rakam dalam Al-Quran kisah keduanya dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarallah idh akhraja'u alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya wahai Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika mereka yang kufur musyrikin Mekah mengusirnya dari Mekah, hendak membunuhnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Allah rakam dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Ni ucapan Nabi SAW beritahu, wahai Abu Bakar, apakah sangkaanmu di samping yang berdua itu ada yang ketiga, iaitu Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang yang kufur itu rendah, dan kalimah Allah itulah yang tertinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dia. Ya Allah pelihara dengan keyakinan Nabi SAW. Berusaha dalam pada masa yang sama tetap bergantung pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Juga bagaimana Allah menenggelamkan kaki kuda Surakah. Surakah ni dapat kesan Nabi, dapat berdepan dengan Nabi SAW, sehingga menjadi suatu perkara yang menakjubkan. Ini kita baca dalam sirah. Bila Surakah ni dia tangkap Nabi, kaki kudanya tenggelam ke pasir. Kemudian minta tolong pada Nabi. Nabi doa. Kemudian dia teringat 100 ekor unta nak dapat. Kalau dapat tangkap ni 100 ekor unta. Dia cuba lagi, terbenam lagi, minta tolong lagi. Kemudian dah terlepas,
Cuba lagi. Teringat 100 ekor unta. Alamak, dia ingat dunia lagi tu. Terbenam lagi, minta tolong lagi. Akhirnya menyesal. Menyesal. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, aku pasti agama engkau akan menang. Berjanjilah kepadaku, jika suatu hari nanti aku datang ke kerajaan engkau, maka engkau bermurah hati kepada aku. Tuliskan untukku. Suraqah suruh tulis sesuatu untuk dia. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan Abdullah bin Uraikid menulis sesuatu mengenainya di sepotong kulit. Tulis macam kita kertas lah, diberi kepada Suraqah. Lalu Rasulullah SAW menawarkan sesuatu kepada Suraqah. Bagaimana wahai Suraqah, jika pada suatu waktu nanti engkau mengenakan mahkota kebesaran Kisra bin Hurmuz. Diberi mahkota Kisra bin Hurmuz. Bila 10 tahun sudah itu berlaku pembukaan kota Mekah. Lalu Suraqah peluk Islam, masuk Islam. Suraqah jadi panglima Islam. Di zaman Sayyidina Umar berjaya menombangkan Parsi, kuasa besar. Parsi tombang. Lalu Sayyidina Umar memakaikan mahkota kebesaran Kisra bin Hurmuz, dipakaikan pada Suraqah. Ini janji yang benar, janji Islam. Maka ini peristiwa yang sangat hebat. Keyakinan baginda SAW, jelas perbuatan baginda tidak banyak menoleh dalam perjalanannya. Sesungguhnya baginda telah melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Tanpa keyakinan seperti ini, tidak mungkin negara Islam akan tertegak. Negara Islam, Madinah Al-Munawwarah. Saya rasa cukup setakat itu. Kalau ada masa saya bicara lagi berhubung tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Fawthikillahumma rabitataha fawthikillahumma rabitataha fawthikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadi'a subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa mital syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.